Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Untuk kali ini saya nak tunjukkan cara tanam dan penjagaan pokok Colocasia White Lava. Pokok Colocasia White Lava ni baru saya beli daripada seller daripada Kinrara. Harga pada 29 September 2021. Jadi ketika video ini saya buat ni pada bulan 11 ni, saya buat video pada bulan 11, dah lebih kurang sebulan setengah lah pokok ini saya jaga dan tanam. Untuk tanah, saya gunakan tanah bakar seperti biasa. Kalau tak ada tanah bakar, tanah topsoil, apa-apa pun boleh. Cuma saya tak galakkan pakai tanah hitam lah, kerana tak nak seredak lah, seperti video Mojito dan lain-lain saya pernah ceritakan sebelum ini. Buat satu layer yang tebal, dalam satu ke satu suku, 1,5 plastik tanah bakar ini. Baru tuan-tuan dan perempuan letak pasu yang mengandungi pokok white lava ni lah. Okey, kita koyakkan, keluarkan pokoknya. Tak payah buang. Walaupun media yang digunakan oleh penjual asal ni, dia pakai kokopit, coco chip, tanah hitam atau sebagainya, tuan-tuan dan perempuan boleh terus pakai saja. Tak perlu tukarkan. Pakai saja dan hanya terus tanamkan. Cuma agak-agak lah, kalau dia terlalu tinggi, korek sedikit supaya kita tak nak nanti pokok ini dia terlalu tinggi. Bukan apa, seperti pokok-pokok lain yang saya pernah buat video sebelum ini, saya tak nak dia punya perdu pokok tu terlalu tinggi supaya saya senang nak takungkan air nanti pada kemudian hari. Jadi dengan ini kita boleh submerge ataupun kita boleh rendamkan pokok ni dalam air. Dan pokok Colocasia ni, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, cara tanam saya adalah dengan tenggelamkan pokok tu dalam air. Pokok yang kita tenggelamkan dalam air ni, dia ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan dia, pokoknya lambat sedikit nak tumbuh besar. Okey, kerana dia dalam air. Kebaikannya, anak dia cepat keluar. Anak ataupun suluh akan cepat keluar berbanding tanam atas tanah lah. Itu kebaikan dia. Baik, dah siap. Kita dah letak, tanah pun dah sama aras dengan pokok dan dah siap kan? Mudah saja. Seperti pokok sebelahnya tu, tuan-tuan dan puan tengok, kita hanya letakkan dan takungkan dengan air. Dan pokok ni dah siap untuk kita letakkan air. Dari segi air pula, saya suka nak ingatkan, seperti video-video sebelum ini, saya tak galakkan menggunakan air paip daripada pili, sumber pili, kerana air itu mengandungi klorin. Namun, kalau tuan-tuan dan perempuan tak ada sumber air semula jadi, air hujan atau air dalam tanah, tuan-tuan dan perempuan boleh buat macam saya lah. Macam saya ni, saya ada tempayan besar, saya takungkan air. Air ini boleh jadi air hujan ataupun air pili. Air pili yang tuan-tuan dan perempuan letakkan beberapa hari sebelum digunakan. Kalau boleh letak anti klorin, lebih baik. Untuk pasu ini memang saya beli pasu yang jenis dia dah tertutup di bawah. Ada orang panggil pasu buta. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak ada penjual terdekat yang boleh jual pasu begini, tuan-tuan dan perempuan boleh matikan dekat bawah dia dengan simen lah. Cumanya selepas simen, tuan-tuan dan perempuan kena letak lagi satu layer waterproof supaya air tak keluar. Walaupun pasu ni, pasu boleh takungkan air masih boleh keluar secara sedikit demi sedikit. Tu biasanya waterproofingnya tak adalah 100% cantik. Tetapi tak adalah dalam 2-3 hari air tu kering. Air tu akan kering dalam 2 minggu juga, kalau tuan-tuan dan perempuan tak isi apa-apa. Jadi cara tanam ini untuk orang yang selalu tinggal rumah, outstation dan sebagainya, amat mudah. Okey, jika tuan-tuan dan perempuan takut tanam cara ini menyebabkan jentik-jentik dan nyamuk membiak, jangan risau. Biasanya kalau kita membaja, letakkan baja teratai dalam pasu ni. Baja teratai biasa saya letak sebulan 2 kali, pada 1 dan 15 hari bulan. Dan biasanya bila letak baja teratai ni, jentik-jentik takkan boleh hidup. Mungkin baja tu menyebabkan air tu tak sesuai untuk jentik-jentik hidup dalam pasu berair ni, takungan air ni. Jadi kita biarkan air tu bertakung sampai atas, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok. Dan untuk hari pertama, baru-baru kita letak macam ni, biasanya dia akan berkeladak lah. Air dia akan warna tak cantik.
biar je, biasanya hari kedua, ketiga air akan dah bertukar jadi jernih. Namun begitu, kalau pasu ni tuan-tuan dan perempuan letak di tempat yang direct sunlight, airnya tak akan jadi jernih. Airnya akan bertukar ke hijau-hijauan, bermakna alga. Alga tu normal untuk kawasan bertakung yang tertutup, yang tak ada pengudaraan, alga akan tumbuh. Dan kalau ada alga yang banyak warna hijau tu, jangan risau, pokok Colocasia tak akan mati. Lebih baik dia menyebabkan sejuk lah pokok tu. Dan tuan-tuan dan perempuan juga boleh letak duckweed lah. Pokok duckweed seperti sebelah kanan tu, warna hijau-hijau tu duckweed. Dia halus-halus je pokok tu. Kalau okey, ini contoh duckweed saya letak je. Nanti dia akan sangat mudah membiak. Dalam masa seminggu 2 minggu dia akan penuh pasu dah. Duckweed ni pun boleh diletakkan. Kenapa letak duckweed? Supaya air tu tak panas lah. Kalau kena direct matahari, tak direct pun air tak panas. Sebab air matahari mencahaya takkan tembus ke bawah. Duckweed tu dah tahan. Dan jika tuan-tuan dan perempuan nak letakkan ikan gapi pun boleh, tak ada masalah. Cumanya ikut pengalaman saya, bila tuan-tuan dan perempuan kerap membaja dan sebagainya, air tu akan jadi tak berapa sesuai untuk ikan hidup lah. Itu sebabnya saya cakap tadi, kalau tuan-tuan dan perempuan letak baja dan sebagainya, jangan risau, tak akan ada jentik-jentik hidup dalam tu. Okey, ini contoh baja teratai yang saya gunakan. Untuk satu pasu ni saya letakkan satu seketul. Baja ni dalam 10, 20, 23 lebih kurang tadi. Dan baja ni sesuai lah untuk pokok-pokok sebegini. Harga baja ni dalam RM3.50 dapat dalam 12 ketul seperti dalam gambar ni. Ambil je satu dan letakkan. Dan saya buat fix lah, 1 hari bulan dan 16 hari bulan saya akan letak satu-satu. Maknanya sebulan 2 ketul untuk satu pasu. Jadi dengan itu pokok boleh terus dapat nutrien. Ada setengah orang dah letak osmocode. Saya tak pernah try osmocode letak dalam air. Saya takut merosakkan je. So osmocode ni baja yang bukan baja dalam air. Kalau tuan-tuan perempuan nak juga letak, mungkin boleh cari water soluble NPK lah. Tetapi saya tak pernah cuba lagi buat masa ini. Di samping itu saya nak terangkan sedikit dari segi pokok ni mengeluarkan anak lah. Pokok Colocasia white lava ni biasanya dia keluar anak secara clumping. Maknanya anak tu akan keluar berdekatan dengan mother plant ni. Bila dia dah jadi induk, beberapa bulan selepas ditanam, dia tak keluar solo, dia akan keluar jenis clumping. Biasanya ada yang clumping dekat dan clumping jauh. Kalau dekat tu susah sikit lah. Takut kita terpotong dan merosakkan mother plant dan mother plant mati. Cumanya benda-benda inilah, kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat dan kaji, yang menyebabkan harga dia maintain. Harga white lava ni maintain dalam 450 ke 550 ke atas, bergantung kepada kualiti. Cumanya saya boleh suggest, kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli anak white lava ni, pastikan tuan-tuan dan perempuan beli anak yang berkualiti lah. Anak yang berkualiti, saya maksudkan di sini adalah kalau tuan-tuan dan perempuan beli anak dia, kalau pokoknya bagus, kita boleh lihat lavanya dah ada walaupun pokok yang kecil. Okay, ini contoh lah, saya letak sedikit anak ikan gapi. Dia, saya tak risau sangat berkenaan dengan jentik-jentik, sebab saya dah letak baja teratai, cuma just untuk cantik-cantik je lah. Dan saya pun memang banyak anak ikan gapi, jadi letakkan je lah, tak ada masalah. Okey, berbalik kepada kualiti anaknya tadi. Pastikan kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli, cari anak yang berkualiti. Okey. Kalau kita lihat ini contoh pokok mojito yang saya tanam awal-awal hari tu. Ini masa bulan 9 lah. Pokok mojito ni saya beli awal sedikit daripada white lava. Airnya dah jernih. Air jernih tak jernih ni bergantung kepada tempat yang tuan letak lah pasu ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan letak di tempat yang kena direct sunlight, alga akan tumbuh dan dia akan jadi tak berapa cantik lah. Kalau nak cantik, letakkan di tempat yang teduh, bawah porch dan tak kena direct sunlight. Kalau direct sunlight, confirm
alga akan tumbuh. Itu je lah masalahnya. Cumanya berdasarkan pengalaman saya membela white lava ni, pokok yang memerlukan direct sunlight. Ini bila saya memula tanam, saya letak di tempat yang teduh. Nak bagi dia rasi dulu, nak bagi dia serasi dengan persekitaran. Tak nak bagi dia terlalu terkejut, saya letakkan di tempat yang teduh. Cumanya bila kita dah lihat pokok tu dah nampak stabil, dah keluarkan daun-daun baru, tuan-tuan dan perempuan boleh tukarkan di tempat yang kena direct sunlight. White lava ni kalau kena matahari lebih banyak, lebih baik. Lava dia akan keluar lebih cepat, pokok ni akan tumbuh lebih pesat, lebih laju. Itu tips dia kalau nak tanam white lava. White lava sukakan matahari. Cumanya bila tuan-tuan dan perempuan awal-awal tanam, letaklah di tempat yang teduh supaya pokok tu akar dia boleh matang dulu, baru pindahkan ke tempat yang panas. Macam tanam pokok lain jugalah. Apa-apa pokok pun kalau kita baru alih pada pasu, baru alih pada pot, baru alih pada polybag, pastikan letak net ataupun letak di tempat yang teduh dulu. Bila dah serasi, bila dah nampak stabil, baru kita letak di tempat yang sesuai. Sama juga, semua pokok pun sama, termasuk colocasia white lava. Dan kita lihat pokok ni, mojito pun saya letak di tempat yang teduh. Okey, untuk pokok mojito, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat video mojito yang saya pernah buat sebelum ini. Saya ada terangkan macam mana cara tanam dan penjagaan pokok colocasia mojito. Tuan-tuan dan perempuan boleh lihat dalam saya punya video-video yang saya pernah upload sebelum ini, dalam grup-grup, dalam section pokok-pokok berkaitan. Okey, ini selepas pokok white lava saya tanam sebelum ini dah stabil, saya telah pindahkan di tempat yang kena direct matahari lah. Antara pokok yang suka direct matahari ni white lava, topping Firaun dan lain-lain lah. Cuma setakat ni yang dua ni lah pokok yang sesuai kena matahari, dan pokok yang tak sesuai kena matahari seperti inilah, mojito dan juga yellow splash. Dan saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak dapat beri tips pada tuan-tuan dan perempuan cara nak tanam pokok white lava, colocasia white lava. Dan saya harap jika tuan-tuan dan perempuan belum subscribe YouTube channel ini, sila tekan klik butang subscribe di bawah. Dan pada tuan-tuan dan perempuan yang dah klik, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang. Banyak lagi pokok colocasia yang saya akan share pada masa akan datang. Terima kasih, jumpa lagi. Bye.